Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di TP239 ingin membentangkan projek satu kami, iaitu Semi Automatic Laksa Mesin. Kami ini di bawah penyeliaan Puan Junaidah binti Ramli. Sebelum kami meneruskan pembentangan kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama, saya Raja Muhammad Kamarul Azizi bin Raja Badli, 16 DTP 19F 1020. Subtopik saya ialah Power Screw. Nama saya Nurul Farahim binti Jaafar, nama matrik 16 DTP 19F1013. Subtopik saya dalam projek ini adalah Study about single phase electrical power, iaitu mengkaji tentang kuasa elektrik fasa tunggal. Nama saya Nur Atirah binti Rosmi, nama matrik 16 DTP 19F1003. Subtopik saya iaitu mereka bentuk misi laksa semi auto. Okey, pengenalan. Di Malaysia, terdapat banyak industri kecil dan sederhana yang menghasilkan produk makanan seperti laksa. Majoritinya, mesin laksa hanya digunakan di industri kecil dan sederhana, iaitu IKS. Mesin laksa yang sedia ada di pasaran industri kecil dan sederhana adalah sebuah mesin yang manual dan semi auto sahaja. Okey, objektif kajian bagi projek ini ialah mereka bentuk sebuah mesin laksa, menghasilkan sebuah mesin pemprosesan laksa semi auto. Macam kami hasilkan mesin laksa ni bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia, mengelakkan daripada kenanya risiko kecederaan kepada manusia. Macam itulah. Lepas tu, skop kerja bagi projek ini ialah sesuai digunakan untuk industri kecil dan sederhana, iaitu IKS. Sesuai digunakan untuk menghasilkan laksa. Untuk perusahaan-perusahaan kecil yang masih menggunakan mesin manual, mesin ini sesuai untuk anda mengeluarkan kuantiti yang banyak. Baik, pernyataan masalah. Poin yang pertama, mesin laksa manual menggunakan tenaga kerja manusia. Hal ini kerana menurut perusahaan laksa lubuk di Kuala Kangsar, mereka perlu menolak alat itu ataupun alat pemprosesan laksa itu, atau dikenali sebagai mesin laksa secara manual atau secara tradisional, berulang kali untuk mendapatkan mi laksa tersebut. Okay, sebagai contoh, mereka perlu menolak ataupun memutarkan alat mempatan pemprosesan mi laksa itu secara berulang kali. Hal ini akan menyusahkan para pekerja dan menyebabkan mereka keletihan. Hal itu akan menyebabkan risiko, akan memudahkan kecederaan masa akan datang. Okay, poin yang seterusnya iaitu mesin laksa manual boleh mendatangkan risiko kecederaan. Okey, seperti saya beritahu tadi. Hal ini kerana menurut perusahaan laksa lubuk di Kuala Kangsar, pekerja di perusahaan itu perlu merebus laksa yang mentah itu, yang lepas dikeluarkan daripada alat mempatan, proses mempatan tadi. Mereka perlu merebus laksa itu dengan menggunakan arang kayu secara terbuka. Mereka tidak menggunakan gas, mereka tidak menggunakan alat heater ataupun pemanas menggunakan elektrik. Mereka hanya menggunakan memang betul-betulnya secara tradisional. Mereka merebus laksa tersebut menggunakan arang. Hal ini akan menimbulkan kecederaan. Kemungkinan akan ada, sebab benda itu terbuka, tidak ada sistem perlindungan ataupun sistem menutup bahan api itu tepi ke tepi, tak ada. Memang secara terbuka. Hal ini mungkin menimbulkan kecederaan. Itu antara permasalahan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, mengenai subtopik saya, study about single phase electrical power. Mengkaji tentang kuasa elektrik fasa tunggal. Motor tidak segera mempunyai dua bahagian utama, iaitu rotor dan starter, iaitu pemutar dan pemegun. Bahagian berputar motor aruhan. Rotor dalam motor aruhan fasa tunggal adalah jenis rotor sangkar tupai. Rotor menghubungkan beban mekanikal melalui poros. Okey, yang bagi stator pula adalah bahagian pegun dari motor aruhan tu. Bekalan AC diberikan kepada stator motor. Stator mempunyai stamping berlapis untuk mengurangkan kerugian arus AD di pinggirnya. Lepas tu, penggunaan AC induction motor dalam mesin laksa yang
projek ni adalah untuk menggerakkan power screw yang mampatan acuan laksa tu. Baik. Untuk kajian lepas. Okey, untuk subtopik saya iaitu study about power screw, iaitu mengkaji tentang kuasa skru. Okey. Yang poin yang pertama iaitu worm drive adalah susunan roda gigi di mana worm dia punya worm yang menggunakan gigi dalam bentuk skru. Bersambung dengan roda cacing yang serupa dengan penampilan roda gigi. Kedua-dua elemen tersebut juga disebut sebagai worm screw dan worm gear. Istilah ini sering dikelirukan dengan penggunaan istilah worm gear yang tidak tepat, merujuk kepada worm wheel atau worm drive sebagai satu unit. Okey. Maksudnya benda ni sebelum ni adalah asing. Okay, sebagai contoh screw, dia kata dia tadi worm dengan worm ataupun roda gigi atau worm gear, mereka ni benda-benda asing. Dulu screw dengan worm dengan gear, benda ni asing. Untuk power screw mereka perlu bercampur untuk menjadikan power screw ataupun kuasa power screw lah. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat dalam gambar ni, worm wheel dengan worm ataupun dia punya screw tu akan bersambung untuk mendapatkan satu pergerakan, iaitu satu pergerakan screw. Maksudnya worm wheel tu akan berputar, akan berputar, seterusnya skru tu akan naik atas atau naik ke bawah. Okey. Yang seterusnya, worm drive dapat mengurangkan kelajuan putaran atau menghantar torque yang lebih tinggi. Maksudnya worm drive ni dia akan memberi beri kelajuan ataupun mengurangkan kelajuan. Okey, poin seterusnya memudahkan untuk pemprosesan mampatan. Yang keempat iaitu mempercepatkan penggunaan laksa dalam jangkaan masa pendek. Okey, antara sebab kami menggunakan sistem ni ataupun masalah sistem ni lah, kami sebagai contoh kami tengok kami tengok alat-alat mesin atau mesin-mesin yang lain. Sebagai contoh mesin ais kacang, mereka perlu mengisar ais tu. Maksudnya mereka perlu sampai mengisar, sampai putaran berkisar tu, mereka perlu menurunkan ais tu sebab ais akan kisar, akan makin menipis. So untuk memberi momentum tekanan kepada ais tu, mereka perlu menggunakan satu benda yang untuk menekankan ais tersebut untuk dikisarkan. Oleh itu kami memilihkan ini sebab memudahkan untuk kami memampatkan duh laksa untuk menjadi mi laksa. Okey, satu lagi kami tidak memilih hidrolik sebab perkara itu agak susah dan kosnya agak mahal. Perkara ni agak murah, kami hanya menggunakan lead screw untuk melakukan pemprosesan mampatan tersebut. Baik. Okey, yang seterusnya. Akhir sekali, subtopik saya iaitu mereka bentuk misi laksa semi auto. Reka bentuk misi ini jarang kita tengok dalam pasaran Malaysia. Kami memilih reka bentuk ini kerana tapak yang agak besar dan stabil mampu menampung beban mesin. Bentuk segitiga dipilih kerana adalah untuk menjimatkan penggunaan besi. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya iaitu metodologi. Untuk kaedah kajian metodologi, kami menggunakan kaedah kajian soal selidik. Pada waktu situasi sekarang ni, kami tidak boleh melakukan soal selidik secara berdepan ataupun interview secara face to face. Kami melakukan soal selidik secara online ataupun di segi atas talian sahaja. Soal selidik kami menggunakan telefon. Kami menghubungi mereka. Okey. Antara perkara-perkara yang kami highlightkan dalam soal sidik kami, iaitu yang pertama, kami menghubungi pihak Laksa Lubuk Kuala Kangsar untuk bertanya tentang bagaimana mereka melakukan pemprosesan laksa.
Okey, kami bertanya tentang bagaimana mereka melakukan prosesan laksa. Mereka melakukan kaedah, iaitu kaedah secara tradisional. Macam bagaimana macam saya terangkan sebelum tadi lah. Okey, yang kedua iaitu bagaimana pihak laksa Lubuk Kuala Kangsar mengendalikan proses berkenaan. Mereka mengendalikan proses berikut secara manual ataupun secara menggunakan tenaga kerja manusia. Okey, yang ketiga iaitu apakah risiko apabila melakukan prosesan laksa dari segi kaedah yang selalu digunakan oleh pihak pengusahaan laksa lubuk di Kuala Kangsar. Antara risiko-risikonya ialah mereka akan dapat kecederaan ataupun melecur semasa merebus laksa yang telah dimampatkan, iaitu telah dimampatkan akan menjadi satu dos yang telah dimampatkan akan menjadi laksa mentah, dan semasa itu dia merebus menggunakan merebus di atas arang kayu lah. So benda tu secara terbuka, tiada langsung ada perlindungan. So hal ini akan menyebabkan ataupun mungkin akan menyebabkan risiko. Itu antara jawapan-jawapan yang mereka berikan lah. Yang keempat iaitu berapa lama durasi masa untuk pihak pengusahaan laksa Lubuk Kuala Kangsar melakukan pemprosesan laksa. Okey, untuk durasi mereka berkata mereka melakukan secara dalam masa 6 jam untuk mendapatkan sebanyak 10 kilo laksa. Selalunya kalau menggunakan mesin secara semi auto ataupun secara bukan manual, secara konvensional, selalunya perkara ini akan mencepatkan sikit. So mereka melakukan secara tradisional, kaedah ni agak lama sikit dan agak meletihkan para pekerja. Okey, seterusnya kaedah yang digunakan. Okey, yang pertama iaitu kaedah pemotongan. Proses pemotongan pemotongan ini kami menggunakan kami memotong besi galvalume, besi siku dan plat besi berkarbon rendah. Okey, terdapat banyak besi-besi dipotong mengikut lakaran. Maksudnya besi-besi yang tersebut akan dipotong mengikutkan lakaran yang disediakan, yang kami mengikut balik apa yang kami telah lakarkan di inventor. Okey, besi-besi tersebut akan dipotong dengan penuh berhemah untuk mengelakkan kecederaan. Oleh itu, kami akan sebelum untuk memotong kami akan ikut prosedur PPE ataupun dan juga proses-proses yang lain untuk mengelakkan kecederaan. Okey, poin yang seterusnya iaitu kaedah kimpalan. Okey, kaedah kimpalan ialah proses untuk menyatukan kesemua besi-besi tersebut mengikut lakaran yang disediakan. Okey, setelah membuat pemotongan, kami akan mengimpal besi-besi tersebut mengikut lakaran yang telah disediakan. Maksudnya kami akan welding atau menggunakan MIG ataupun TIG. Okey, ataupun ARCA. Kami mengimpal besi-besi tersebut mengikut ukuran dan lakaran yang telah disediakan. Okey, yang terusnya kaedah pemasangan. Proses ini adalah untuk mencantumkan bahan-bahan projek yang telah dipotong dan dikimpal. Proses ini juga menggunakan skru, nut dan rivet untuk mencantumkan bahan-bahan projek tersebut. Okey, kami menggunakan juga proses-proses kaedah pemasangan yang lain sebagai contoh skru, nut dan rivet. Sebagai contoh tempat-tempat kiranya pemasangan projek yang lain yang tidak menggunakan kimpalan, kami menggunakan juga nut, skru dan rivet. Sebagai contoh tempat holder, kiranya tempat letak motor AC single phase induction motor dan gearbox, worm gearbox reducer. Kami meletakkan dua benda tu atas dalam holder. So untuk membuat satu holder tu, kami menggunakan untuk memasangkan plat-plat berkarbon rendah kat situ, kami hanya menggunakan skru saja, nut dan rivet. Kami tidak menggunakan kaedah kimpalan.
Okey, baik. Okey, seterusnya. Carta alih. Carta alih merupakan cara yang memudahkan dan membantu kami bagi memastikan proses pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Ia juga menunjukkan pelaksanaan semasa menjalankan projek satu. Carta alih bermula dengan taklimat projek, kemudian pembentukan kumpulan kerja, seterusnya pemilihan tajuk projek dan penilaian projek. Kemudian semakan kertas cadangan projek, seterusnya pembentangan penilaian kertas cadangan projek. Jika tidak diterima, kami akan berpatah balik kepada pembentangan penilaian kertas cadangan projek. Dan jika diterima, kami akan teruskan ke pelaksanaan aktiviti projek dan penghasilan laporan. Dan akhir sekali ialah tamat. Seterusnya ialah carta Gantt. Carta Gantt ialah satu teknik penjadualan bagi aktiviti projek yang dijalankan setiap minggu. Tujuan carta Gantt adalah untuk membandingkan tempoh masa yang dirancang dengan jangka masa yang sebenar yang diambil untuk menyiapkan projek. Seperti yang kita lihat, warna biru muda ialah rancang, di mana kami perlu menyiapkan projek dalam masa yang dirancang. Warna biru tua pula ialah laksana. Kami telah berjaya melaksanakan projek mengikut waktu-waktu yang ditetapkan. Okey. Drawing ataupun lukisan. Okey, ini lukisan yang telah kami lakarkan menggunakan satu aplikasi, iaitu aplikasi Inventor. Okey, yang telah diajarkan oleh Encik Khairul Madi. Okey. Untuk lukisan ni isometrik, boleh tengok di atas tu. Ini adalah lukisan isometri kami. Okey, yang seterusnya iaitu projek dimensi kami. Okey, ini projek dimensi kami. Ini seterusnya projek label. Ini ialah perbandingan harga setelah kami membuat tinjauan di Lazada, Shopee dan beberapa buah kedai. Antara bahan-bahannya ialah besi holo, besi siku, power screw, roda dan juga keluli berkarbon rendah. Kami memilih berdasarkan harga yang berpatutan dan mengikut spesifikasi yang diperlukan. Okey, perancangan keuangan bagi kami punya projek ni adalah sebanyak RM1,154. Kos ni kami ambil kira daripada bahan dia sampai dia punya kos servis dia. Termasuklah kod elektrik yang kami guna, semua termasuk dalam RM1,154 ni. Projek ni agak mahal sikit sebab penggunaan motor tu menaikkan kos pembuatan. Motor induction tu dia naikkan sikit kos kami ni. Okey, kos lebih ni maksud dia macam kos lebih yang terlibat adalah kos minyak, kenderaan, kos elektrik, kos sewa tapak. Penggunaan barang dirosakkan tanpa sengaja semasa kerja dilakukan akan mempengaruhi juga kos servis. Macam kos minyak kenderaan kami pergi ke mana, ke tempat kajian tu, ataupun kos elektrik yang kami guna untuk buat projek nanti. Lepas tu kos sewa tapak yang kami kena kira tu. Penggunaan barang rosak tu kami kena ganti kalau rosak nanti, semua termasuk dalam RM1,154 ni dipanggil sebagai kos servis. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Rafrani binti Jaafar. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai prototipe ahli kumpulan kami, iaitu mesin laksa semi auto. Okay. Firstly, saya akan cerita yang bahan-bahan yang digunakan dan semuanya. Okay, ini merupakan AC induction motor. Dan ini merupakan power screw kami. Dan ini merupakan acuan laksa. Ini merupakan kuali rebusat. Dan ini ada house, electrical wire house dan ini Swiss. Okay, firstly kami akan buat dough laksa tu. Yang tepung semua akan jadikan satu dough. Okay, kami akan masukkan dough tu ke dalam ni. Kami akan masukkan dough tu ke dalam acuan laksa ni. Kami akan tuang ke dalam ni. Itu okey, yang tu secara manual lah. Secara manual kami akan masukkan dough tu ke dalam ni. Okey, lepas tu kami akan on Swiss ni. So power screw ni akan bergerak. Akan bergerak untuk memampatkan acuan laksa tu. Akan bergerak macam ni. Power screw tu akan bergerak macam ni. Okey, lepas tu dia akan mampatkan power screw tu bergerak dan tekan acuan laksa tu ke bawah ni. Dan acuan laksa tu akan turun ke kuali rebusan ni. So maka terhasillah laksa dan bawah ni akan ada api yang terus rebus laksa tu. Dan kami just angkat, lepas tu tapis laksa tu. Sekian, terima kasih. Okey, cukup sekadar itu untuk kami punya pembentangan projek satu kami. Apa yang kekurangan
yang tersalah ataupun tersacu kata, kami minta maaf daripada kami. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.